Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Semua sihat? Sihat je bro. Saya tak Sihat, nak cikgu. mengangguk, tolong keluarkan suara saya awak je. Okey, dah ready dah untuk belajar hari ni? Saya akan sambung pengajian kita yang minggu lepas lah. Ada sikit lagi tak masuk kan? Okey, sebelum tu saya nak tanya, awak ingat tak apa yang kita belajar minggu lepas? Tak ingat cikgu sebab minggu lepas saya tak datang, jadi saya lupa. Muhammad awak datang kan? Awak ingat tak Muhammad? Ingat yo. Apa yang kita belajar je Muhammad? Kita belajar pasal pokok yo. Pokok tu awak punya aktiviti kan? Saya suruh awak buat lambar-lambar pokok, simbol-simbol pokok kan? Tapi sebelum masuk aktiviti tu, apa lagi yang kita belajar sebelum pokok tu Muhammad? Kita belajar pasal apa? Jenis-jenis landscape yo. Jenis-jenis landscape, jenis-jenis landscape. Okey. Kita masuklah kepada yang minggu lepas sekejap ya, sebab sebenarnya ni penting tau. Nampak tak? Nampak. Okey, ni yang awak belajar hari tu iaitu landscape lembut, landscape kejur, peranan dan fungsi. Awak semua ingat lagi tak? Boleh dengar tak saya cakap ni? Boleh. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada jenis-jenis konsep landscape ni. Kita tekankan sikit kepada minggu lepas, iaitu ada yang kepelbagaian, penegasan dalam kita punya landscape tu. Contoh kita nak buat taman mini ke, kita kena ada tumpuan fokus, apa semua tu kan. Okey, ini adalah keringkasan. Cikgu terus pergi macam ni je. Saya tak nak terangkan kepada lebih lanjut lah sebab kita nak masuk tajuk konsep. Okey, ini adalah imbangan, kesatuan, semua ni penting, perlu ada dalam konsep ni. Okey, itu adalah untuk minggu lepas. Dan untuk hari ni, cikgu nak masuk kepada konsep reka bentuk landscape. Boleh nampak? Nampak cikgu? Firdaus ada lagi? Ada cikgu, ada. Muhammad? Ada juga. Ada. Siapa lagi? Rizan ada Rizan? Ada cikgu, ada. Tak dengar lah. Ada, okey. Kita akan masuk kepada konsep reka bentuk landscape. Konsep dia banyak, kita ikut konsep-konsep yang ada ni. Okey, yang pertama kita masuklah kepada konsep reka bentuk landscape dulu. Yang pertama ni saya nak Izzati baca boleh? Boleh cikgu. Okey, silakan. Konsep berbentuk landscape. Landscape yang berjaya merupakan rekaan yang memiliki konsep yang jelas. Konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan persaingan dan perpaduan kepada hasil rekaan landscape. Kedua, membantu membimbing pereka landscape dalam mereka bentuk sesuatu objek. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi bagi mereka dengan baik melalui gambaran kegunaan dan pergerakan terhadap ruang dan yang dihasilkan. Okey, terima kasih Izzati. Cikgu bukan apa, cikgu suruh awak baca kan, awak kena faham cikgu kan pagi. So Izzati ni tak apalah, dia on cam kan, macam Muhammad, Firdaus ni yang tak on cam ni macam mana. Cikgu tak tahu awak ada ke tak dalam ni. Ada cikgu, ada. Awak baca. Alhamdulillah kalau ada, itu yang saya harapkan daripada pelajar saya. Okey, seterusnya ialah konsep. Konsep ialah paradigma bagi penyatuan sesebuah projek reka bentuk dan selalunya dianggap sebagai tema. Okey, ini adalah konsep yang seterusnya. Terdapat pelbagai konsep landscape di dunia ini, namun tumpuan adalah kepada landscape Melayu, Islam, Bali, Thai, Jepun dan Inggeris. Kamu boleh nampak kat sini.
banyak konsep-konsep yang kita boleh tengok kan. Konsep yang diguna pakai kadang-kadang bertindih-tindih antara satu negara dengan negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Okey, yang ada kat sini ialah Melayu, konsep Melayu, Islam, Bali, Jepun, Thai dan Inggeris. Okey, konsep reka bentuk landscape Taman Melayu. Yang ni saya nak suruh Muhaimin baca boleh? Boleh yo, boleh. Okey Muhaimin, awak kena baca dengan semangat ya Muhaimin. Semangat. Okey, Okey, silakan Muhaimin. Ya, baik. Untuk konsep bentuk landscape Cikgu, Muhaimin tak open kamera, dia cikgu. banyak menitik beratkan hubungan antara manusia Cikgu, dengan Muhaimin tak open kamera. Tak apa. Teruskan. Taman Melayu ni dia banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitarnya kerana masyarakat Melayu sangat mencari alam semula jadi, mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan kekeluargaan. Okey, terima kasih Muhaimin. Itu adalah konsep reka bentuk Taman Melayu lah. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Taman Melayu, iaitu yang pertama mempunyai alam semula jadi, terdapat pokok dan bunga, mempunyai struktur ruang yang luas, terdapat binaan berasaskan kayu. Rumah-rumah cikgu pun berasaskan kayu, ada halaman luas, ada pokok bunga. Daud, ciri-ciri rumah awak macam mana Daud? Saya rumah taman, cikgu. Rumah taman. Ciri-ciri apa yang terdapat kat rumah awak tu? Saya punya rumah tak ada ciri-ciri rumah Melayu, cikgu. Lepas tu? Cikgu, kalau kayangan macam mana cikgu? Baik. Kayangan tu kita kena cakap lepas tu dekat alam barzah lah. Okey. Tolong jangan tanya cikgu soalan pelik kan. Saya tahu awak semua ada yang cergas, ada yang masih mengantuk pagi kan. Zalina, tolong jangan cergas sangat tanya cikgu soalan yang pelik-pelik je Zalina. Baik cikgu, minta maaf cikgu. Okey. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Taman Melayu lah. Kita seterusnya ialah konsep Islam. Konsep Islam ni bertitik tolak daripada konsep syurga seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Konsep tersebut diekspresikan dalam bentuk taman yang seduh dengan tumbuhan dan air. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Islam. Mempunyai haruman dan warna, terdapat air, mempunyai bunyi, terdapat bayang-bayang. Kau semua faham tak? Cikgu, apa maksud yang terdapat bayang-bayang tu? Terdapat bayang-bayang ni maknanya kita boleh nampak bayang-bayang itu sebagai tempat teduhan lah. Contohnya macam pokok-pokok yang ada kan, itu adalah sebagai teduhan macam tu. Sebagai contoh macam Muhaimin, cikgu kan, dia ada bayang-bayang kan. Bukan Muhaimin, kita semua ada bayang, tapi yang Muhaimin ni special sikit lah. Saya boleh terima lagi. Okey, kita teruskan kepada konsep reka bentuk landscape Bali. Yang ni saya nak Nur Zalina baca. Nur Zalina ada lagi tak? Ada cikgu, jangan tak nampak. Silakan Zalina, sebab tadi saya dengar suara awak macam kuat kan, lantang tu semua tu. Baik untuk kita semua. Kita boleh dengar penjelasan yang baik kat situ. Apa cikgu tak dengar? Sekejap Sila baca konsep ni. Bentuk Bali merupakan taman tropika yang menunjukkan Pulau Bali, Indonesia. Merujuk Zalina. Indonesia. Antara elemen yang mempengaruhi landscape tersebut adalah daripada budaya Pulau Dewata, seperti penggunaan taman yang menjadi salah satu ciri taman ini. Sebagai contoh, penggunaan pokok kemboja dan pandan Bali. Penggunaan barang serta tradisional seperti patung-patung juga menjadi identiti landscape ini untuk membezakan dengan taman tropika. Hiasan secara kebanyakan berkonsepkan Bali yang ditampilkan
mengetengahkan keunikan flora. Flora dan fauna. Okey, terima kasih Zalina. Halang lah cikgu, saya Okey, tak nampak. ini adalah Oh, iya ke? Tak apa. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Bali iaitu mempunyai alam semula jadi atau buatan manusia, mempunyai struktur ruang yang baik, terdapat rumput atau pokok renek, mempunyai batu dan patung. Terdapat pokok dan bunga. Okey, awak semua nampak tak patung kat sini? Nampak. Nampak cikgu? Okey, bagus. Nampaknya penglihatan awak semua ni masih baik pagi-pagi ni. Tu patung apa cikgu? Cikgu ni Ni patung sebelum apalah, masih pagi ni. Kelas cikgu pagi sebenarnya Zalina, bukan tengah hari. Awak ni masih tidur ke apa ni? Okey, kita teruskan kepada konsep Jepun. Konsep Jepun ni menjurus kepada budaya dan amalan hidup Jepun. Fokus utama landscape Jepun ialah alam semula jadi. Seterusnya elemen penting yang digunakan ialah batu, air, tumbuhan dan perhiasan. Kalau awak semua perasan, semua konsep semuanya menekankan kepada ada tumbuhan, ada air, ada batu kan. Memang kita manusia ni tak dapat lari daripada tumbuhan semua ni. Okey, seterusnya ialah apa tu? Nak pergi toilet. Okey, silakan. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Jepun. Muhaimin terbaca? Ciri-ciri landscape Jepun. Yang pertama, mempunyai sebuah rumah teh atau astaka. Kedua, mempunyai air asli atau bertanda. Ketiga, terdapat jambatan atau batu pijak. Yang keempat, mempunyai batu. Dan yang terakhir sekali, terdapat tanglung. Biasanya daripada batu. Awak nampak tak tanglung tu macam mana? Tak nampak yo. Selalunya kita selalu nampak tanglung yang orang Cina punya tu kan, yang warna merah yang gantung-gantung tu kan. Okey, ini adalah tanglung dia. Tu, awak nampak tak? Yang batu ni. Apa fungsi tanglung tu Cikgu. cikgu? Fungsi tu kita akan belajar pada minggu depan. Okey, hari ni kita fokus kepada konsep ciri-ciri dia je dulu. Asal dia letak lampu dalam tu je. Tak apa, nanti kita akan belajar pada minggu hadapan. Jangan risau, saya akan bagi penerangan kau-kau kepada awak semua. Baik cikgu. Selalu awak terpengaruh dengan tanglung yang letak lampu ni, awak tengok yang bangsa Cina punya kan? Ya cikgu. Okey. Kecil sangat. Okey, seterusnya ialah konsep Inggeris. Mementingkan ciri-ciri bersih, rapi dan kemas, tetapi kelihatan moden, menarik serta bergaya. Landscape-nya lebih ringkas, mudah tetapi tidak membosankan. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Inggeris, iaitu mempunyai batu kerikil, mempunyai alat pemagaran atau dinding dengan ciri-ciri tradisional. Terdapat rumput atau pokok renek, mempunyai binaan yang berciri kearcaan, terdapat juga pokok dan bunga. Itu adalah ciri-ciri landscape Inggeris. Cikgu, Ya Zalina, saya tak dengar sangat lah. pokok renek tu apa cikgu? Pokok renek ni kita boleh dikategorikan, kalau awak kenal pokok teh lah. Dia pokok, tak pokok besar, dia Saya pokok tak pernah tengok pokok yang teh cikgu. Saya tak rendah-rendah. tahu macam mana pokok teh tu macam mana cikgu. Pokok lidah buaya saya tahu cikgu. Kalau awak semua boleh nampak gambar ni, ini adalah ciri pokok renek. Awak semua nampak tak? Dia hanya rendah-rendah, tak ada yang setinggi sama dengan rumah kita macam tu. Saya nampak Izati, angguk-angguk tu nampak ke tak? Nampak cikgu. Cikgu contoh Alhamdulillah. renek Okey, apa terima kasih. cikgu? Contoh pokok renek ni pokok kecil-kecil. Pokok lidah Contoh buaya pokok macam mana kecil, cikgu? itu dikategorikan ke Pokok lidah buaya bukan pokok renek
Itu adalah tanaman hiasan. Awak kena bezakan tumbuhan renek dengan tanaman hiasan. Oh, baik. Okey, kita akan teruskan lagi iaitu kepada ni yang last sekali, ergonomik. Ergonomik ni ialah sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu perkara supaya pengguna boleh menggunanya dengan mudah dan selamat. Yang ini kita boleh masukkan kepada kita punya susun atau plan landscape taman mini kita tu. Contoh pokok kita nak letak kat mana, kolam, dalam kolam tu kita nak isi air dulu ke, batu dulu ke, contoh macam tu. Awak nampak tak? Nampak. Alhamdulillah, saya suka dengan Muhaimin. Okey, seterusnya ialah penyusunan ruang luaran dengan mengambil kira aspek penghadang suria, pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. Okey. Plan yang kita susun atur tu, kita mesti kira juga pencahayaan yang kita dapat tu daripada mana, dari barat ke timur ke. Okey, kalau awak semua tak nak pencahayaan tu terus pada rumah awak, okey, awak boleh pusing, awak boleh olah awak punya plan tu. Seterusnya ialah efisiensi tempat kerja dan pekerjaan. Okey, itu saja untuk slide yang cikgu nak tunjuk, slide yang cikgu ajar kepada awak semua. Seterusnya saya nak masuk aktiviti awak semua yang perlu buat. Boleh? Boleh Cikgu, konsep time mana cikgu? Konsep time tu saya mengambil kira untuk ajar awak minggu hadapan. Sebab konsep time ni sangat menarik. So maknanya kalau saya nak ajar awak sekarang, tak sempat sebab awak nak buat aktiviti. Masa mencemburui kita. Oh, okey cikgu. Okey. Terima kasih Muhaimin. Okey, selanjutnya kita masuk kepada awak punya tugasan lah. Aktiviti. Okey. Saya nak awak semua buat satu. Nah, awak nampak tak yang cikgu buat ni? Nampak. Cikgu. Okey, awak semua buat peta minda. Kat dalam ni, yang pertama ni, contoh macam tubuh dia, badan dia, topik utama. Awak tulislah konsep apa yang awak nak. Lepas tu, ciri-ciri dia. Saya nak awak senaraikan dekat sini. Okey, sebelum tu, Firdaus, boleh saya tahu awak nak ciri-ciri konsep apa? Sorry cikgu, sangkut cikgu. Saya punya internet tak okey. Boleh saya tahu? Cikgu, saya nak pilih konsep ni, Islam boleh? Izati Islam. Okey, seterusnya Muhaimin, awak nak konsep apa? Saya nak suggestkan Muhaimin Hinduism. Cikgu, tengok. Hindu kita tak masuk hari ni, Daus. Maafkan saya, dia Muhaimin. Okey Muhaimin, awak nak konsep apa Muhaimin? saya buat Melayu. Sebab saya Melayu kan. Bali cikgu, Bali. Sebab saya tak Muhaimin nak sesuai pilih, dengan saya Bali akan cikgu. tanya awak semua. Apa? Saya buat Jepun tu, cikgu. Daus, saya Bali. tak tanya awak ya, saya tanya Muhaimin tau. Awak tolong jaga adab awak sikit. Daus, hormat cikgu Daus. Muhaimin Jepun Jepun. Watashi wa. Okey, Daus. Awak banyak cakap. Awak nak konsep apa Daus? Bali cikgu, Bali. Sepatutnya saya ambil Jepun tapi ada orang dah ambil Firdaus? Bali. Kau Zalina ada tak? saya lupa lah cikgu, tak silap saya konsep Bali ni Zalina. mempercayai supernatural ya. Boleh cikgu mana-mana konsep. Siapa? Cikgu nak bagi saya apa? Konsep apa cikgu? Saya bagi awak. Tak dengar sangat. Awak ambil Inggeris boleh tak, Zalina? Cikgu, Zalina. Ina fail sikit lah English cikgu. Kalau saya nak Islam cikgu. Tak boleh. Tak dengar lah Zalina? Boleh Inggeris Aku ambil Melayu Fatah. Islam tak ada orang ambil. Oh, betul. Fatah. Siapa Fatah ni? Alah, yang botak-botak tu yang Fatah cikgu. Herizan. Batazan. Ya cikgu. Saya kira nak ambil Islam cikgu. Sebab saya Islam. Herizan, bisa dengar suara awak? Ya. Boleh. Dari tadi Ah, cakap saya- cikgu.
Cikgu, Okey, Melayu sekarang ni dah pun 20 boleh minit untuk awak cikgu. sebenarnya. Tinggal Melayu je. Boleh Melayu. Wah, tu. Cikgu, sekarang dah 20 minit cikgu. Awak ambil konsep Melayu ya? Wing Chong lo cikgu. Okey, terima kasih dah. Okey. Saya baca balik Okey, Izati awak konsep Islam, Muhaimin Jepun, Firdaus Bali, Nurzalina Inggeris, Herizan Melayu. Awak semua dengar? Dengar. Okey, awak semua, saya rasa awak semua dah boleh terus buat lah. Yang saya suruh buat tu iaitu bertemindah kan? Okey, sila buat sekarang. Saya bagi masa 7 minit. Okey, buat dulu. Awak semua boleh buat tak senyap je ni? Boleh cikgu, tengah fokus. Okey, teruskan. Bagus pelajar saya. Cikgu belayam ke cikgu? Cikgu belayam ke cikgu? Saya belayam. Maaf lah, ayam saya agresif sikit pagi-pagi ni. Ayam Dapat bilik mi makan kan? Dengar ke? Muhaimin? Muhmi. Muhaimin? Ya. Muhaimin. Cikgu. Tadi awak tanya pasal konsep style kan? Awak nak tahu sekarang ke? Nak tahu ke? Dia macam mana? Macam si goreng tai ke apa? Okey. Saya bagi sikit lah. Reka bentuk landscape style ni lebih kepada ruang, kepada konsep ruang yang simbolik dan abstrak. Macam tu je yang konsep style ni. Oh, tak banyak lah. Faham tak? Lepas tu dia menekankan aspek fizikal, mental dan sosial. Macam mana you? Macam tu lah. Okey, boleh Elizan, awak ada nak tanya apa? Ada yang tak faham ke? Cuma perlu terangkan tentang ciri je kan. Awak cuma tulis ciri-ciri dia sahaja. Kena tulis lah cikgu. Sebab saya punya kamera ni tak dapat nak Tulis. ada problem sikit. Kalau saya tulis tepi ni ruang chat. Oh iya ke? Boleh. Tak ada masalah. Tapi awak kena tulis sambil awak bercakap lah nanti. Okey, boleh. Okey. Teruskan buat. Ada yang dah siap?
motor cikgu. Itulah. Saya ingatkan bunyi lori tadi. Kat rumah saya pun ayam pun asyik berbunyi je ni. Tak apalah, sekejap lagi saya sembelih lah buat gulai ke kan. Cikgu, sudah siap cikgu? Okey, sudah siap. Okey, sekejap ya. Yang lain macam mana? Izati, Herizan, Muaimin, Zalina. Ya udah je. Sikit lagi cikgu. Okey. Hampir. Okey, sikit lagi. Tak apa. Silakan dulu. Okey, boleh teruskan dengan Firdaus dulu ke? Okey, cikgu nampak Boleh tak? tak? Kalau tak nampak saya boleh terangkan saja cikgu. Ya. Tak nampak Tak jelas lah. Tak apalah, saya terangkan. Okey, yang lain nampak tak? Konsep Bali. Lagu asap je. dalam Ya. dalam konsep Bali tu ciri-ciri dia adalah alam semula jadi. Hello? Okey. Dan Okey, seterusnya Ya, mempunyai dengar. struktur Saya dengar, ruang saya cikgu. Ya, betul. Lepas tu mempunyai pokok rene atau rumput. Ya, betul. Lepas tu ada ukiran batu atau patung. Okey. Dan terakhir sekali Lagi? mempunyai pokok dan bunga. Okey, betul. Tepuk tangan untuk Firdaus. Tahniah. Cikgu boleh cepat Tapi sikit kan saya Firdaus, ada pukul 2 ni saya ada kelas cikgu. Ada lagi yang tak kena dengan awak punya tu. Okey, boleh. Okey, Firdaus. Yang pertama tadi awak cakap mempunyai alas mula jadi kan? Awak tak sebut pun atau buatan manusia. Saya yang tu rasa je. lagi menitik beratkan alam semula jadi cikgu berbanding buatan manusia cikgu. Kalau awak rasa macam tu, tak apalah. Sebenarnya ada lah untuk ciri-ciri Bali tu kan. Okey, seterusnya Muaimin. Ya, baik. Okey. Ni dia tu. Nampak tu. Nampak Muaimin? Tak nampak cikgu? Baik. Saya akan terangkan untuk yang Saya tak nampak cikgu. Yang Kabur. tak nampak. Ni pakai handset Cikgu cikgu nampak, lagi sempang ke apa ni? Diam lah. Saya nak pilih tu. Boleh Sekarang tu. tak nampak. Tadi nampak tapi jelas lah tadi. Oh ya ke? Okey, saya akan teruskan lah. Boleh. Baik. Okey, Untuk yang Muaimin dah nampak tak pertama- Muaimin? Okey, untuk yang pertama, Jepun ni dia sudah semestinya dia ada rumah teh ataupun astaka. Kedua, Dia dia ada air. Dia ada air. Yang ketiga, dia akan ada macam satu jambatan ataupun batu pijak. Dan yang keberapa dah ni? Keempat, dia akan ada batu yang jambatan ke jambatan? kalau cik nampak jambatan. Kalau untuk yang batu pula, dia kalau cikgu nampak setiap sikit dia pun akan ada batu yang terasing tau, macam batu besar. Dia pakai letak secara berjauhan. Ya, betul. Kan? Lepas tu dia ada Ya, betul je. tanglong yang diperbuat daripada batu. Lepas tu Ya, bagus. untuk menambahkan lagi dia punya menambahkan lagi kelambangan Jepun tu, dia pun mesti akan ada pokok bonsai tu. Muaimin boleh explain laju sikit tak Muaimin? Saya ada kelas ni lagi ni. Apa? Tak dengar. Kalau untuk menambahkan lagi kelambangan Jepun tu, dia akan setiap sikit Jepun mesti ada pokok bonsai tu. Yang tu memang semua orang tahu Muaimin. Cuma kita sekarang ni cara ciri-ciri terangkan.
Terangkan ciri-ciri Sebab saya landscape nak tambahkan lagi. Jepun yang ada yang mesti- ramai tak tahu kan. Lepas tu ada Okey, ikan Muhammad, koi. saya terima pendapat awak ini. Terima kasih. Saya nak tambah hari tu. Okey, seterusnya saya Ya, nak Izzati. Saya yang cikgu. Sekejap Ha. Nampak tak cikgu? Wow, cantik. Nampak. Okey. Saya buat landscape Islam. Okey. Yang pertama, dalam landscape Islam dia banyak pokok-pokok buah. Sebab landscape Islam dia adalah taman-taman syurga. Jadi dalam landscape Islam dia ada pokok-pokok buah, dia ada air terjun, dia ada pokok berbunga. Lepas tu ada Izzati, pokok saya rasa awak kalma. salah kelas ni. Budak tingkatan Ah. 5 bukan masuk budak tingkatan 2 punya kelas. Ni budak tingkatan 2 je. Cikgu, ada nyampuk kan cikgu? Dia dah belajar Ivan apa kau? Okey, lepas Saya tak ingat sangat lah. terdapat bayang-bayang, last sekali mempunyai bunyi. Mempunyai bunyi tu dari air terjun ataupun dari bunyi alam. Macam tu. Okey. Ada lagi? Tak ada, tu saja. Okey, terima kasih Izzati. Seterusnya kita pergi kepada Harizan. Okey, Rizal. Okey, saya cikgu. Ciri-ciri landscape taman Melayu cikgu. Ya. Ada 4 ciri-ciri Ya, iaitu mempunyai alam semula jadi, terdapat pokok dan bunga, mempunyai struktur ruang yang luas dan terdapat binaan berasaskan kayu cikgu. Bagus Harizan. Tapi awak tak buat lagi kan sebab awak tak boleh nak present. Saya nak saya dah. gambar peta minda awak tu, awak send dekat saya boleh? Okey, boleh cikgu, tidak masalah cikgu. Okey. Yang terakhir ialah Nur Zalina, iaitu konsep Inggeris. Alah. Cikgu Zalina bawa kucing haram cikgu. Teruskan Zalina. Kejap. Saya nampak tadi tapi saya abaikanlah, nampak dia happy sangat Okey, teruskan Zalina. Tunjuk awak punya peta minda tu. Cikgu nampak tak? Okey, nampak Zalina. Teruskan. Dia betul sikit. Dia mereka cikgu. Okey. Gaya landscape Inggeris ni pada awal abad ke-18 biasanya terdapat tasik, halaman berumput yang bergulung macam kapet cikgu, pokok-pokok, binaan tasik, binaan ni dan ini yang menarik. Dia dalam ciri landscape English mempunyai Zalina boleh cepat sikit tak Zalina? Sebab masa mencemburi kita ni. batu kerikil, alat pemagaran dan dinding yang bersirikan tradisional. Terdapat pokok renek, yang di keakaan dan pokok dan bunga. Terdapat bunga-bunga ros. Zalina. Itu je? Ini aku ada Okey. Okey, nampak. Ni awak semua pun dah dapat dah tentang ciri-ciri konsep yang awak semua ambil tu kan? Okey, maksudnya apa yang saya nak cakap ni, ciri-ciri konsep tersebut awak boleh gunakan nanti awak besar, nanti awak ada rumah sendiri. Zalina, kucing tu tolong letak kat bawah dulu Zalina. Okey, terima kasih Zalina. Cantik kucing comel. Konsep-konsep tu awak boleh gunalah, awak boleh terapkan dalam kehidupan awak. Nanti awak dah kerja, ada rumah sendiri kan, awak nak design macam mana awak punya taman mini tu.
Boleh? Boleh. Escape Papa Palita tu macam mana saya? Okay. Apa Zarina? Cikgu, saya ada kelas lagi cikgu. Tolonglah cikgu. Kan cikgu? Saya ada baca. Okey, Firdaus. Sama Zarina, awak punya soalan tu saya akan jawab pada minggu hadapan, okey? Cikgu, saya Kelas nak kita tanya hari cikgu. ni sampai di sini